Tajuk kita ialah cabaran wanita salihah di akhir zaman. Sebelum Ustazah pergi lebih jauh kan, tuan-puan, cerita pasal cabaran wanita salihah, Ustazah nak memperkenalkan silaturahim dulu, perkenalkan diri supaya lebih dekat dengan tuan-puan sekalian. Manalah tahu ada yang rupanya dua pupu Ustazah ke kan, ya? Mana tahu tentang saudara ada kat sini. Kalau saudara tolong duduk depan, duduk sebelah-sebelah, okey? Jadi Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu. Ustazah ni namanya Nur Hafizah. Ya, berasal daripada Kampung Kuala Jempol. Kat mana Jempol tu? Kek Pilah, Kek Bahau. Ya, betul Kikir, Jambatan Bosi. Ya, di Negeri Sembilan. Anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik. Ayah Ustazah tu Ustaz, mak tu Ustazah. Dan semua 6 adik-beradik, tak ada bidang lain, semua bidang agama. Jadi semuanya dipanggil Ustazah, 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 Ustaz, Ustazah, Ustazah. 6 orang. Ya. Ustazah mendapat pengajian awal di sekolah menengah, sekolah rendah dulu, sekolah tadika dulu, ya. Tadika Kemas. Ya, nama cikgu Ustazah Cikgu Asmaradana. Jadi sebab ingat pasal namanya, Masya Allah, ya, Asmaradana. Cikgu Tadika. Semoga Allah mengangkat darjatmu, wahai Cikgu Asmaradana. Sebab cikgu tu mengajar Ustazah membaca dan menulis. Kemudian bersekolah dekat sekolah rendah kebangsaan Jempol. Ada tak yang sama sekolah dengan Ustazah? Angkat tangan. Duduk depan. Ada tak? Semua tak ngaku. Kemudian sekolah menengah agama Persekutuan Labu. Sampai tingkatan 2 saja. Lepas tu Abah bawa keluar. Abah suruh sekolah dengan Abah dekat sekolah menengah agama Serting Ulu. Tu dah dekat dah dengan Pahang tu. Dekat dengan Pelangai Pahang dah tu. Ya? Sama sekolah. Duduk depan. Oh, dekat dengan sekolah, okey. Kemudian pindah sekolah lagi lepas SRP ke Ma'had Ahmadi Gemencih. Akak tulis apa, Kak? Akak tulis nama sekolah Ustazah. Masya Allah, nanti saya bagi hadiah. Ini betul-betul tekun. Kita tak start ceramah lagi, ini baru ta'aruf. Boleh letak pen. Ya, ke lukis gambar Ustazah. Aduh, subhanallah, baiknya orang Raut. Patutlah kasih bertaut dalam perahu. Orang Raut, I love you. Kemudian Ustazah bersekolah di Ma'had Ahmadi Gemencih. Ini memang mengkhususkan dalam bahasa Arab. Itu adalah cita-cita arwah Abah, nak anak dia pandai bahasa Arab. Ya. Dan arwah Abah juga yang telah buat karangan. Karangan yang dihantar ke Kementerian Pelajaran. Jangan cakap kat Kementerian Pelajaran. Ayah Ustazah yang buat karangan tu. Semasa interview untuk permohonan pelajar melanjutkan pelajaran ke negara Jordan ataupun Morocco. Dan karangan itu telah diterima. Ustazah telah dipanggil interview untuk menjelaskan karangan tersebut. Masya Allah, ya. Jadi belajar dengan Abah sehari apa benda yang Abah tulis tu. Sebab nanti Ustazah yang kena jawab. Alhamdulillah dapat jawab dan dapat melanjutkan pelajaran ke Yarmouk University. Siapa yang tulis elok-elok, bukan Yarmouk. Yarmouk University Irbid Jordan, dalam bidang bahasa Arab dan pengajian Islam sesuai harapan dan cita-cita daripada ibu bapa Ustazah sendiri. Ya, alhamdulillah. Balik semula ke Malaysia tahun 1998. Oh, tak boleh tunggu dah, ada orang nak kahwin. Ya, tahun 1998. Lalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, satu jodoh pertemuan dengan seorang jejaka dari Kota Baru, Kelantan. Dalam list yang nak meminang Ustazah, orang Raub tak ada. Ya. Jadi perkahwinan dengan Dr. Azhar daripada Kota Baru, Kelantan telah Allah kurniakan seramai 7 orang cahaya mata. Ya, alhamdulillah. Dan Ustazah, kalau orang tanya sekarang anak berapa orang, saya jawab 9. Sebab campur 2 orang menantu.
Bagi kami suami isteri, anak menantu tu macam anak sendiri. Kira semua. Anak berapa? 9. 2 lagi menantu. Dan insya-Allah mudah-mudahan ya dimudahkan Allah menjelang bulan 2 tahun depan bergelar, tak naklah nenek. Ya, memang bergelar nenek pun insya-Allah, tapi ustazah nak suruh panggil lain lah. Kalau orang Merauke panggil apa? Wan. Tak naklah Wan. Opa. Tak payahlah, ustazah kata panggil Oma. Nampak macam Korea sikit. Alhamdulillah berkhidmat selama lebih kurang tuan-puan 23 tahun sebagai pensyarah dan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, dan dengan berat hati telah bersara pilihan pada 2 Mei 2022 baru-baru ini. Berat hati sangat nak tinggalkan perkhidmatan tapi ustazah fikir ada banyak perkara-perkara urusan dan tanggungjawab, jadi istikharah buat pilihan, maka ustazah memutuskan bersara awal. Anak-anak fikir mesti Umi takkan sibuk dah bila bersara. Semua orang fikir macam tu, tapi masya-Allah dah 3-4 hari dah tak balik rumah. Sahabat-sahabat, para muslimah yang sangat ustazah sayangi dan hormati. Baik, kita mulakan ya. Bolehlah pegang pen, keluar buku ke apa benda yang patut nak tulis, nak catat insya-Allah. Kita bercakap tentang tajuk cabaran wanita salihah di akhir zaman. Andai kata ada orang tanya ustazah, kalau saya hidup 50 tahun yang dulu, ada cabaran tak? Macam mana nak jawab? Ada. Kalau lagi 50 tahun, ada. Kalau dulu 100 tahun dulu, orang yang hidup 100 tahun dulu, ataupun zaman mat kilau, ada tak minah kilaunya? Ada. Cuma tak diangkat. Mesti di sebelah, di sisi mat kilau ada. Pandai je ustazah ni kan. Maknanya ada jasa, ada sumbangan seorang wanita. Kita sebutlah nama Datuk Bahaman lah, apalah segala. Apakah tidak ada wanita dalam kehidupan mereka? Pasti ada. Apakah mereka tidak takut suami mereka berjuang untuk kemerdekaan? Pasti ada kebimbangan. Jadi tak salah kan kalau saya kata di sebalik mat kilau ada minah kilaunya. Mesti ada. Maknanya apa dia tuan-puan sekalian? Kalau sebut tentang cabaran, di mana-mana juga ada cabaran. Cuma mungkin cabaran itu berbeza-beza daripada 1 tahun, 1 fasa, 1 abad kepada abad yang lain. Kita panggil sebagai cabaran, kita panggil sebagai ujian, kita panggil sebagai amanah, kita panggil sebagai cobaan. Semua itu adalah perkara yang menuntut kesedaran, keinsafan, persediaan dan kefahaman daripada kita semua. Ustazah ingin membacakan sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang menjelaskan sahabat-sahabat sekalian tentang kehidupan yang penuh dengan cabaran. Maksud dia apa dia? Kita tak nak jadi orang yang mengeluh. Zaman sekarang. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Semua orang yang hidup di zamannya akan bercakap macam tu zaman sekarang, sebab dia hidup zaman tu. Kita bukan dilahirkan untuk mengeluh, para muslimah sekalian. Tapi kita harus mencari penyelesaian, solusi. Bukan semata-mata hidup dalam keluhan. Payahlah sekarang ni, zaman sekarang, cabaran-cabaran. Ya, di mana-mana zaman ada cabaran. Namanya cabaran, namanya ujian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga, padahal Allah belum mengetahui siapakah dari kamu yang berjihad? Maksud dia, siapakah daripada kamu yang bersungguh-sungguh, yang berjuang, yang sanggup menghadapi cabaran? Wa ya'lamas sabirin, dan siapakah pula yang benar-benar sabar? Nampak sahabat-sahabat, kalau ditanya, kenapa kita kena menghadap cabaran dalam hidup? Kenapa kita kena berdepan dengan ujian dalam hidup? Cabaran akhir zaman lah, fitnah akhir zaman lah, cabaran keluarga, cabaran masyarakat, dan tidak kurang cabaran dalam diri kita sendiri. Benjamin Franklin, orang mana tu? Siapa dia Benjamin Franklin? Siapa kenal Benjamin Franklin? Angkat tangan, Ustaz bagi hadiah. Hadiah dia boleh balik awal. Benjamin Franklin dia kata apa? Dalam dunia ni dia cakap ada 3 perkara yang susah. Ada 3 perkara yang memerlukan kesungguhan. Benda tu keras, sangat keras. Kata Benjamin Franklin lah. Ya, ada 3 benda keras, payah nak dapat nilai dia tu. Yang pertama adalah apa yang pertama? Yang pertama adalah emas. Itu kata Benjamin Franklin. Ya, Ustaz kena cari ni, tak ingat pula yang ketiga, yang kedua. Yang pertama adalah emas. Susah tak nak dapatkan emas? Setakat pergi kedai tu senanglah, kan? Ini nak menghasilkan emas tu. Kalaulah tuan-puan kena hasilkan sendiri emas tersebut, pergi gali dekat lombong emas, semata-mata nak dapatkan cincin sebentuk, sanggup tak? Tak payah bercincin lah. Ustazah hari ni lupa pakai cincin. Ada cincin, dia cukup 10 jari cincin, lupa, satu pun tak pakai. Kalau nak suruh pergi lombong, memang tidaklah tuan-puan, susah, keras, kena cangkul, kena gali, semua nak kena pakai besi. Kerasnya untuk mendapatkan emas. Yang kedua kata Benjamin Franklin, kerasnya nak dapatkan berlian. Kalau disuruh tuan-puan muslimat suka sangat berlian, okey, pergi cari sendiri dalam laut. Ada tak yang nak pergi? Semata-mata nak dapat sebutir kecil sangat tu, sanggup tak? Tak. Kenapa? Keras. Gelombang-gelombang yang kita kena hadapi, nak kena menyelam, nak kena entah apa benda mutiara nak kena keluarkan. Masya Allah, bukan kerja kita. Yang tak keras ni apa dia? Minta duit dengan suami. Yang tu jangan minta dengan keras, kena minta dengan lembut. Dan yang ketiga kata Benjamin Franklin, apa dia yang keras? Memahami diri sendiri, menyedarkan diri sendiri, nak memberi keinsafan kepada diri sendiri. Bukan kerja senang, susah. Contoh yang kita bincang hari ini, nak fahamkan diri kita apa dia? Kenapa kita kena menempuh cabaran? Kenapa kita kena menempuh ujian? Kerana perjalanan kita adalah ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga. Kena nampak syurga tuan-puan sekalian dalam hidup ni. Kena merasa puas, diberikan nasihat, motivasi syurga. Kena rasa cukup, okey? Kalau memang tawarannya syurga, okey? Susahlah dulu sebab syurga, okey? InsyaAllah. Sabarlah dulu sebab syurga, okey? InsyaAllah. Istiqamahlah sikit sebab syurga, okey? InsyaAllah. Datang pengaruh-pengaruh luar, ya, nak merobek akidah kita. Datang pengaruh luar nak menggoncang syariat kita sebagai seorang muslimah.
nak datangkan macam-macam fashion yang menyalahi syarak untuk kita pakai, tidak akan kita lakukan untuk menggalang gantikan syurga yang kita idamkan. Betul?